bahawa tidak sempurna wudu. Itu maksudnya. Okay. Liman lam yazkuris Allah alaihi. Okay. Tanpa seseorang itu menyebut nama Allah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jadi memulai wudu dengan membaca basmalah. Membaca basmalah. Kemudian membasuh tangan hingga pergelangan. Okay. Jika bangun dari tidur membasuh tangan adalah wajib. Kerana apa? Kerana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tengok apa Nabi sebut. Iza staiqadha ahadukum minan naum. Bila seseorang kamu bangun daripada tidur. Fala yaghmis yadahu fil ina. Jangan dia celup tangannya ke dalam bekas air. Jangan celup tangan di dalam bekas air hatta yaghsilaha salatan. Sehingga dia basuh sebanyak 3 kali. Okay. Fa innahu la yadri aina baita yadayhi. Okay. Sebab Nabi sebut sebab dia tak tahu di mana tangan dia bermalam. Faham tak kalau saya sebut benda tu? Kita mengaji ni jangan segan. Saya mengaji dulu. Ulama yang ajar, guru yang ajar tu dia cerita maksud Nabi ialah kita tidur ni kadang-kadang tangan kita pergi mata. Dan kalau tuan-tuan duduk sekolah asrama macam saya, kita tahu setengah-setengah kawan kita tidur tangan dia pergi banyak tempat. Dan sebab tu Nabi sebut bangun daripada tidur basuh tangan. Sebab tu Nabi kalau dia ada bekas air kita sebut tadi, dia akan jirus dulu tangannya sebelum dia celup. Dia akan jirus dulu. Sebab apa? Sebab tangan ni dia pergi merata masa tidur. Kan? Jadi dia basuh. Sebab tu baru dia celup. Untuk dia kumur baru dia celup. Sebelum tu dia jirus. Sebab sunnah Nabi ni dia menjaga higien. Ini benda-benda ni kadang-kadang orang tak faham. Dia menjaga higien. Jadi membasuh tangan hingga pergelangan, bangun daripada tidur, para ulama hadis berpendapat wajib. Kita selalu dulu mengatakan sunat kan, tapi para ulama hadis berpandukan kepada hadis riwayat Muslim tadi, hadis sahih, dia kata wajib. Membasuh mulut dan hidung dan 3 perbuatan yang kita sebut tadi, madmadah, istinsyaq, istinsar. Okey, istinsyaq, madmadah, mimdah, madmadah. Okey, sorry bukan ha. Lepas tu istinsyaq, alif sin, ta nun, shin qaf. Istinsyaq. Istinsar, alif sin, ta nun, sa ra. Istinsar. Okey. Siapa nak hijau? Lepas tu memasukkan air ke celah janggut yang lebat serta di celah jari tangan dan kaki. Kita basuh tangan, ni celah-celah jari, kita gosok. Kita sebut Nabi guna bekas yang kecil kan, macam mana? Dia jirus, lepas tu dia ratakan air. Itu maksudnya. Lepas tu dia masukkan ke celah-celah. Sebab Nabi guna berapa jumlah air? Paling sedikit dia guna untuk wudu ialah satu apa ni? Satu sah. Kalau 3 dia mandi, satu mat. Satu mat berapa sah? 3 sah. Mandi 3 kali ni ya. Maknanya dia jirus dan dia sapu. Ratakan, bukan sapu, ratakan air ke seluruh badan. Jadi dia jirus tangan dan dia ratakan celah-celah jari. Dan juga kalau ada janggut lebat kan, dia kena sela-sela kan supaya masuk. Tapi bukanlah masuk kena selak satu-satu ke jurus. Tapi kalau janggut lebat dia setakat menyela-nyelakan, sekadar menyela-nyelakan. Okay. Tapi kalau janggut jarang-jarang macam saya ni, semut jalan menempok, okay, cubalah bersungguh supaya kena semua. Okey, memulakan dengan anggota di sebelah kanan ini juga merupakan sunat. Membasuh sebanyak 3 kali atau 2, kecuali kepala dan telinga. Kepala dan telinga berapa kali? Sekali saja melalui hadis sahih yang kita baca tadi. Okey, 3 kali atau 2 kali. Untuk solat, untuk solat Nabi basuh 3 atau 2. Tapi kalau untuk biasa sekali pun sabit daripada hadis Nabi SAW. Okey. Kita sebut itu berkenaan dengan akidah itu berubat kan. Dr. Rodi tuan-tuan tahu, salah seorang pakar hadis Indonesia, mengaji hadis di Madinah sampai PhD. Ada sekali tu dia cerita kepada saya. Ada seorang pensyarah di universiti di USM. Satu hari tu masuk dalam bilik dia, kata, "Ustaz,
saya ada ni serabut kata. Dia tengok dia punya klik ni pun masuk, memang muka pun serabut dah. Kan ada masalah. Dia kita tak cakap je saya nak jalan. Jalan bilik di kanan. Lalu dia ada masalah tekanan jiwa dia. Dan orang bila dia tertekan jiwa dia ni, syaitan mudah guna. Sebab tu tuan-tuan dan puan yang saya sebut histeria itu, orang histeria ni kita sebut perempuan kalau dia uzur kan. Kadang-kadang kita takut ataupun kita kepala kita serabut pening banyak masalah juga merupakan ruang syaitan dia kadang-kadang orang ni dia boleh diancam oleh makhluk halus kan. Jadi salah satu cara adalah dengan kita sentiasa kekal dalam wuduk. Jadi untuk kita kekal dalam wuduk ni sekali cukup lah. Kita bukan nak solat, kita nak kekal dalam wuduk. Sekali cukup. Sekarang tuan-tuan dan perempuan, kalau ada orang pun datang dia ada masalah ni, salah satu perkara yang tuan-tuan boleh sarankan ialah supaya kekalkan dia dalam wuduk. Kan orang yang tak ingat macam-macam orang kata ada gangguan makhluk halus ni, kekalkan dia dalam wuduk. Kalau dia tak boleh ambil, bagi orang lain ambilkan wuduk. Kekalkan dia dalam wuduk. Okey, membaca doa selepas wuduk. Doa selepas wuduk ni apa dia? Senang lah. Kan? Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis sahih. Hadis sahih. Itu mudah, hadis riwayat Muslim. Cuma ada satu lagi di dalam kitab An-Nasa'i dan Ibnu Sunni. Hadis ini bukan dipertikaikan tapi diperbincangkan. Nabi baca masa wuduk atau selepas wuduk. An-Nasa'i memasukkan dalam bab bacaan selepas wuduk. Ibnu Sunni memasukkan dalam bab bacaan semasa wuduk. Semasa wuduk. Dibaca Allahumma ighfirli dhanbi, ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosaku. Wa wasi'li fi dari, dan cuci lapangkanlah bagiku rumahku. Rumah di sini maksud apa? Wa wasi'li fi dari. Apa maksud rumah di sini? Kubur. Kan kita baca doa jenazah kan. Dan juga wa barik li fi rizqi, dan berkatkanlah rezeki. Dia doa, cuma para ulama membincangkan berkenaan dibaca semasa wuduk atau selepas wuduk. Doa. Jadi dalam tempat itu membaca doa selepas wuduk yang sahih tadi ya. Yang pasti tadi selepas wuduk. Cuma doa yang kedua saya sebut tadi diperbincangkan, hadis itu sahih, cuma diperbincangkan dibaca bila. Memadai kita baca yang mula tadilah. Yang tu senang, semua orang tahu, semua orang hafal lah. Okey. Selepas itu hadis riwayat Humran tadi, selepas Nabi berwuduk dia menunaikan solat 2 rakaat selepas wuduk. Solat 2 rakaat ni tuan-tuan dan puan, macam solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Katalah kita masuk masjid. Dah azan. Ya. Kita nak sembahyang sunat qabliyah. Ya. Perlu tak kita sembahyang lain? Sembahyang wuduk ni. Sebab solat wuduk dan solat tahiyatul masjid ni dia bersifat umum. Jadi para ulama hadis membincangkan, kalau kita masuk masjid dah masuk waktu orang solat qabliyah, kita solat qabliyah merangkumi solat tahiyatul masjid dan solat wuduk kita. Merangkumi. Para ulama hadis membincangkan. Sebab dia tak ada, dia bukan satu yang khusus. Cuma solat wuduk dan solat tahiyatul masjid ni diperbincangkan berkenaan dengan selepas asar kita pergi. Kita solat atau tidak? Kita solat atau tidak? Selepas asar kita pergi. Ada 2 pendapat. Pendapat yang mengatakan bahawa satu itu dia bersifat umum ataupun dia bersifat khusus. Orang yang menerima hadis itu bersifat khusus, dia kata solat. Kalau yang menerima hadis itu sebagai bersifat umum, dia kata tak solat. Sebab hadis Nabi jelas mengatakan selepas asar tak ada solat. Tak ada solat. Jadi kalau kita pergi masjid sebelum maghrib, kita dah masuk masjid, kita solat atau tidak? Itu berbeza. Atau selepas kita wuduk. Okey, saya rasa setakat itulah. Cuma saya ada yang saya sebut tadi lah, kitab Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibri ni, tapi
Yang ni saya ada satu. Ya. Macam hari itu kitab yang kita edarkan. Kita edarkan hari itu kitab. Kitab akidah itu. Saya ada bawa lagi